Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang pasukan Penang, yang mana Seri Pahang menang 4-0 hasil jaringan Manuel Hidalgo, Malik Ma'arif 2, 1 daripada Yakubu. Okey, pada perlawanan ni boleh dikatakan Seri Pahang bermain dengan sangat-sangat baik dan Penang bermain boleh dikatakan berada di bawah aksi yang sebenar, mungkin disebabkan kehilangan pemain-pemain utama seperti Casagrande yang berada di bahagian serangan dan juga mereka kehilangan pemain utama di bahagian pertahanan iaitu Rafa Victor. Tetapi itu bukanlah alasan yang boleh diguna pakai ataupun alasan yang kukuh untuk dikatakan punca kepada kekalahan pasukan Penang pada perlawanan semalam. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang. Yang pertama, apa yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam adalah mengenai pressing ataupun tekanan yang mereka lakukan ke atas pemain Penang sewaktu pemain Penang cuba untuk build up. Yang mana pressing yang dilakukan ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain Seri Pahang semalam telah berjaya dilakukan dengan sangat baik dan mereka tidak membiarkan pemain-pemain Penang untuk memegang bola dengan terlalu lama, dan perkara tersebut telah membantutkan pasukan Penang untuk melakukan build up daripada bawah ataupun build up daripada tengah akibat tekanan yang sangat tinggi dilakukan oleh pemain Seri Pahang. Dan bahkan tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemain Seri Pahang telah membuahkan hasil apabila mereka juga berjaya menjaringkan satu gol melalui tekanan yang diberikan, iaitu gol yang ketiga tak silap saya yang dijaringkan oleh Malik Ma'arif, yang mana tekanan yang diberikan oleh Azam Aziz berjaya untuk merampas bola daripada pemain Penang di bahagian kawasan mereka sendiri, lalu melakukan assist kepada Malik Ma'arif untuk Malik Ma'arif menyempurnakan gol yang ketiga untuk pasukan Seri Pahang dan juga gol kedua untuk beliau pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka. Yang pertama lah pressing ataupun high pressing ataupun tekanan yang tinggi yang diberikan oleh pemain-pemain Seri Pahang ke atas pasukan Penang. Bahkan di kawasan tengah juga mereka melakukan high pressing dan mereka juga selalu challenge bola tinggi dengan sangat-sangat cepat, yang mana kita boleh lihat apabila Penang cuba untuk build up secara orang panggil pun long ball, maka Hairul Gulon adalah orang yang pertama akan challenge bola tinggi tersebut untuk memastikan pemain-pemain Penang gagal untuk dapat bola tersebut di bahagian midfield. Itu adalah satu tindakan yang bijak daripada pemain-pemain Seri Pahang dengan melakukan tekanan awal dan juga challenge bola tinggi dengan sangat-sangat awal sebelum pemain-pemain Penang dapat untuk build up dengan sangat-sangat lancar. Jadi tekanan tinggi yang dilakukan oleh pemain Seri Pahang sangat-sangat mantap lah pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang adalah mengenai mereka punya build up, yang mana mereka sering menggunakan Manuel Hidalgo di bahagian kanan, yang mana Hidalgo mempunyai kualiti individu yang sangat baik mereka tahu, dan perkara tersebut berjaya dimanfaatkan oleh Hidalgo dengan sangat-sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Beliau banyak menguncang-ngacirkan perlawanan ataupun pertahanan pasukan Penang pada perlawanan semalam. Bahkan apa yang paling saya suka tentang build up pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam adalah mengenai bahagian midfield mereka yang diketuai oleh Azam Aziz dan juga Yakubu, yang mana boleh saya katakan Azam Aziz beraksi di tahap yang terbaik beliau sepanjang season ini. Beliau berjaya mengemudi bahagian tengah Seri Pahang dengan sangat baik dengan melakukan long ball yang sangat bagus, antaran jauh yang sangat berkualiti, dan juga beliau juga mampu untuk menjadi penggerak kepada bahagian tengah pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam. Itu adalah satu benda yang saya sukalah tentang pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam adalah mereka memanfaatkan peluang-peluang jarak jauh yang mereka ada. Contohnya saya bagi, gol pertama pasukan Seri Pahang terhasil daripada bola tempias yang mana Zuhair rembat daripada luar kotak penalti, gagal ditangkap kemas oleh Brian C dan Malik Ma'arif menyempurnakan peluang tersebut, dan gol daripada Manuel Hidalgo juga daripada luar kotak penalti. Jadi boleh dikatakan memang Seri Pahang mempunyai kualiti untuk melakukan percubaan jarak jauh dengan sangat-sangat baik. Cumanya mereka sebelum ini tak buat benda tu, tetapi pada perlawanan semalam mereka berjaya tunjukkan sekiranya mereka ada peluang untuk melakukan percubaan jarak jauh, maka
pemain pihak lawan perlu blok lebih awal dan tutup ruang tu. Kalau tak, kemungkinan Seri Pahang mampu untuk menjaringkan gol daripada luar kotak penalti. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang saya suka adalah tentang positioning dan juga off ball movement yang dilakukan oleh pemain-pemain Seri Pahang pada perlawanan semalam. Kita boleh lihat pada perlawanan semalam, memang pemain-pemain Seri Pahang banyak bergerak tanpa bola dan mereka punya pergerakan tanpa bola itu adalah satu benda yang sangat-sangat efektif pada perlawanan semalam untuk menjayakan pressing dan juga build up yang mereka lakukan. Kalau mereka tak banyak bergerak pada perlawanan semalam, kemungkinan pressing yang dilakukan oleh Seri Pahang tidak menjadi. Dan pada perlawanan semalam, bukan sahaja bahagian midfield yang melakukan pressing, bahkan Kenny Atiu dan juga Malik Ma'arif juga di bahagian serangan sering menekan pertahanan Penang sewaktu pertahanan Penang pegang bola. Itu adalah satu benda yang bagus lah, boleh saya katakan, yang mana pemain-pemain pasukan Seri Pahang banyak melakukan pergerakan dan juga banyak melakukan tekanan. Dan yang paling penting, mereka punya positioning untuk menerima hantaran bola sangat-sangat tepat. Contohnya saya bagi adalah gol yang ketiga, Malik Ma'arif pandai menempatkan diri di belakang pertahanan untuk menerima umpanan daripada Azam Aziz. Gol yang keempat daripada Yakubu yang dihantar oleh Bakiuddin tepat kepada kepala Yakubu tanpa ada dimarking oleh siapa-siapa. Dan gol yang dijaringkan oleh Hidalgo adalah one-two passing yang sangat cemerlang. Itu adalah satu benda yang memang sangat-sangat bagus lah, boleh saya katakan, tentang positioning pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam. Serta mereka mempunyai finishing yang agak baik. Okey, kelemahan Seri Pahang pada perlawanan semalam boleh dikatakan mereka bukan tak ada kelemahan, still ada. Cumanya kelemahan mereka tu tak beberapa ketara lah. Yang mana semalam mereka tak manfaatkan sangat peluang ataupun Kenny Atiu sebagai seorang striker. Sebab apa? Sebab Kenny Atiu semalam dah rajin. Beliau melakukan tekanan, beliau rajin berlari, off ball movement yang sangat cantik. Tetapi Seri Pahang gagal untuk supply bola ke hadapan dengan lebih banyak. Jadi apabila Seri Pahang gagal untuk supply bola ke hadapan dengan lebih banyak, mereka gagal untuk memastikan Kenny Atiu dapat bola dengan lebih banyak. Maka gol yang dijaringkan walaupun banyak 4 gol, tetapi kebanyakan jaringan yang dilakukan adalah daripada kesilapan pertahanan Penang dan juga berpunca daripada luar kotak penalti. Itu sahaja untuk pasukan Seri Pahang. Okey, kita masuk ke dalam ulasan pasukan Penang. Apakah kelemahan pasukan Penang pada perlawanan semalam? Okey, yang pertama di bahagian pertahanan. Bahagian pertahanan Penang bermain dengan sangat-sangat boleh dikatakan kritikal lah masalah dia. Yang mana mereka terlalu memberi ruang kepada bahagian serangan pasukan Seri Pahang untuk Seri Pahang menyerang mereka. Dan mereka tidak melakukan marking, bahkan mereka membiarkan pemain-pemain Seri Pahang untuk berada dalam kedudukan yang kosong untuk menerima umpanan. Jadi benda tu telah menyebabkan barisan pertahanan pasukan Penang berada dalam keadaan yang kucar-kacir dan mudah untuk dipenetrasi. Mudah untuk dipenetrate ataupun mudah untuk ditembusi lah, sebab mereka tak melakukan tight marking, bahkan man marking pun mereka tak lakukan, dan mereka hanya membiarkan pemain-pemain Seri Pahang yang berada di bahagian serangan berada dalam kedudukan kosong untuk menerima umpanan bola. Yang kedua, bahagian pertahanan pula terlalu memberi ruang kepada pemain-pemain Seri Pahang untuk melakukan hantaran lintang dan juga hantaran jauh, bahkan terlalu memberi ruang untuk pemain-pemain Seri Pahang melakukan shoot daripada luar kotak penalti tanpa ada blocking ataupun tanpa ada challenge kepada pemain-pemain Seri Pahang tersebut. Jadi perkara tersebut perlu diperbaiki. Sebab apa? Sebab Penang punya defense sepatutnya ataupun sebelum-sebelum ni sangat-sangat agresif. Tetapi pada perlawanan ni boleh dikatakan defensive line ataupun back four pasukan Penang ni ataupun back line pasukan Penang memang agak-agak statik dan juga agak-agak pasif. Yang mana mereka tak pressure, mereka tak challenge, mereka tak block, dan mereka lebih banyak memberi ruang dan juga kebebasan kepada bahagian serangan Seri Pahang untuk melakukan percubaan dan juga melakukan hantaran lintang. Itu yang kedua tentang masalah pasukan Penang. Yang ketiga, punca kekalahan pasukan Penang adalah mengenai bagaimana mereka gagal untuk absorb ataupun menyerap tekanan yang diberikan oleh pemain Seri Pahang di awal game sampailah habis game. Yang mana bila Seri Pahang terus melakukan pressing, mereka tak tahu nak buat apa dan mereka kehilangan bola dengan begitu cepat. Dan disebabkan itu mereka gagal untuk menyerap tekanan tersebut sampai habis game. Mereka tak mencari jalan penyelesaian. Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya buat bila saya ditekan dan sebagainya. Sebaliknya mereka terus melakukan benda yang sama. Mereka terus statik, mereka terus pasif dan memberi peluang kepada Seri Pahang untuk melakukan pressing lagi, tekan lagi tanpa mereka cuba untuk lari daripada tekanan tersebut. Itu yang ketiga.
punca kekalahan pasukan Penang. Okey, yang terakhir, punca kelemahan pasukan Penang di bahagian hadapan. Yang mana di bahagian hadapan, mereka gagal untuk penetrate back four pasukan Seri Pahang lah. Sebab apa? Pasukan Seri Pahang punya back four agak solid. Dan di bahagian tengah boleh dikatakan kurangnya support dan kurangnya kreativiti. Yang mana sebelum ni mereka selalu bermain dengan direct play. Iaitu dapat bola mereka bawa ke hadapan ataupun ke belah kanan ataupun belah kiri, lakukan crossing. Tetapi tanpa Casagrande, mereka terlalu buntu macam mana mereka nak buat game. Dan apa yang saya nampak dalam padang ataupun perlawanan semalam, pemain-pemain Penang di bahagian hadapan seperti Hendrik Dos Santos, Daniel Ashraf, Amir Azhar, Sheridin Bobov dan juga Jeffrey Chew yang dimasukkan di second half, kebanyakannya apabila mereka dapat bola, mereka akan cuba menggunakan kelebihan individu sahaja untuk penetrate bahagian pertahanan pasukan Seri Pahang, ataupun mereka akan cuba untuk shoot jarak luar tanpa mereka cuba untuk connect ataupun sambung di antara satu sama lain. Sebolehnya mereka boleh je nak main short passing untuk sambungan. Amir Azhar, Pak Hendrik satu, Hendrik buka kepada Daniel, buka kepada Hafiz, passing balik kepada Sheridin dan sebagainya. Tetapi pada perlawanan semalam, bila bola dapatkan Hendrik ataupun dekat Amir, mereka sahaja yang akan bawa masuk dalam kotak penalti. Lepas tu lakukan crossing ataupun percubaan yang tidak bermaya. Dan benda tu telah menyebabkan dan menampakkan yang Penang punya bahagian serangan lack of creativity dan tiada kesinambungan antara player-player lain, ataupun tiada chemistry dan juga persefahaman. Itu sahaja punca kekalahan pasukan Penang pada perlawanan semalam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.